Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup pertama akan membentangkan tajuk Nilaikan Pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal, khususnya berkaitan idealism aliran falsafah Mu'tazilah. Yang akan membentangkan tajuk ini adalah saya, Nur Ifah Hifdina binti Ishaq, dan Sylvie Nisa dan juga Munira. Isi kandungan yang akan kami bentangkan adalah, pertama, akan ada pengenalan, kedua, latar belakang isu yang akan dikupaskan, yang ketiga, isu utama pententangan utama, keempat, analisis pemikiran, kelima, penilaian, keenam, perbandingan, dan yang terakhir, kami akan menyimpulkan segala perkara yang telah kami bentangkan sebelum itu. Seterusnya, kita akan melihat kepada pengenalan. Imam Ahmad bin Hanbal dikenali sebagai tokoh utama ahli hadis dan juga salafiyah pada awal yang berhadapan langsung dengan rasionalisme Mu'tazilah, terutamanya dalam isu khaliq Al-Quran, iaitu Al-Quran merupakan makhluk yang telah dikatakan oleh Mu'tazilah itu sendiri. Jadi, fokus utamanya bukan membangunkan falsafah tandingan, tetapi untuk mempertahankan akidah yang berasaskan wahyu dan hadis, iaitu bersumberkan as-sunnah dan juga Al-Quran. Seterusnya, kita akan melihat kepada latar belakang Imam Ahmad bin Hanbal terlebih dahulu. Siapakah Imam Ahmad bin Hanbal ini? Dia dikenali sebagai pendiri mazhab Hanbali. Nama penuh beliau merupakan Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal al-Syubaini, dan ia lebih dikenali sebagai Ahmad bin Hanbal atau Imam Ahmad. Beliau telah lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal 164 Hijrah dan wafat pada kota yang sama pada tahun 240 Hijrah. Sejak remaja lagi, Imam Ahmad ni mudah ataupun suka menghafal Al-Quran, belajar bahasa Arab dan mulai menulis pada usia 14 tahun. Dalam akidah, ia menegaskan tentang sifat-sifat Allah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sejalan dengan pemikiran Ahlul Sunnah wal Jamaah. Dalam kehidupan beliau, beliau telah dipenjara dan diseksa serta dipukul kerana mempertahankan akidah, iaitu bahawa Al-Quran tidak diciptakan. Iaitu beliau ini menolak fahaman Mu'tazilah. Melihat kepada sejarah kehidupan beliau telah hidup di zaman di mana Mu'tazilah ini berleluasa dan berkuasa pada ketika pentadbiran Sultan Al-Ma'un, dan apabila Mu'tazilah menguasai, dan beliau ini telah ditentanglah oleh ahli-ahli Mu'tazilah, dan kerana itu beliau dipenjarakan dan diseksa kerana pemikiran yang dibawa oleh beliau tidak sama seperti apa yang dibawa pada ketika itu. Okey. Seterusnya pula, kita melihat kepada latar belakang idealisme Mu'tazilah ataupun pemikiran Mu'tazilah itu sendiri. Mu'tazilah ni ialah satu aliran teologi dalam Islam yang muncul pada awal zaman Khalifah Abbasiyah, sekitar abad ke-8 Masihi di Basra dan Baghdad. Dia wujud oleh dan diasaskan oleh Wasil Ibn Atta, yang merupakan pengasas pemikiran Mu'tazilah itu sendiri. Macam mana Wasil Ibn Atta ni boleh mewujudkan Mu'tazilah ni? Sebenarnya dia merupakan anak murid asal Hasan Al-Basri, tetapi disebabkan dia tidak setuju dengan gurunya, maka dia keluar dan mengasingkan diri, dan daripada mengasingkan diri itulah dia dinamakan Mu'tazilah tu, iaitu keluar daripada jemaah sendirilah. Sebab pemikiran yang
pemikiran yang dia sedang alami tu tidak sefahaman dengan gurunya, iaitu Imam Hasan Al-Basri. Yang kita tahu Imam Hasan Al-Basri ni merupakan ahli sunnah wal jamaah yang mengikut pemikiran daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Mu'tazilah ni dikenalilah dengan pendekatan rasional, iaitu mengikut akal dalam memahami akal agama itu sendiri. Jadi mereka bukan bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi mereka menggunakan akal untuk apa-apa saja ayat-ayat yang datang. Mentafsirkan sesuatu dengan akal. Jadi Mu'tazilah ni telah mencapai kemuncak pengaruh semasa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Pada masa itu berlaku peristiwa mihnah di mana ulama telah dipaksa menerima fahaman bahawa Al-Quran itu adalah makhluk, iaitu Al-Quran itu dicipta, bukan diturunkan, ataupun bukan Al-Quran itu bukan wahyu, tapi dia adalah makhluk, salah satu makhluk. Itu adalah salah satu tentangan hebatlah antaranya daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi bila Imam Ahmad bin Hanbal ni telah menentang Mu'tazilah ni, jadi pengaruh-pengaruh Mu'tazilah tu telah merosotlah, dan ni menjadikan satu perkara yang orang kata Imam Ahmad sendirilah mengambil risiko ataupun dia sendiri diseksa dan ditentang, seperti yang saya katakan sebelum ini tadi. Jadi Mu'tazilah ni muncul sebagai satu aliran intelektual yang cuba mengharmonikan akal dan wahyu itu sendiri. Tetapi pendekatan rasional yang mereka ambil telah menimbulkan perdebatan besar dalam sejarah pemikiran Islam itu sendiri. Terdapat beberapa isu pertentangan, di mana yang pertama adalah konflik utama antara dua aliran dalam Islam, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal yang mewakili golongan tradisionalis dan Mu'tazilah yang membawa pendekatan rasionalis. Pertentangan ini bukan sekadar perbezaan pendapat, tetapi ia juga melibatkan cara memahami agama secara asas. Terusnya isu khalaq, di mana isu utama adalah sama ada Al-Quran adalah makhluk ataupun tidak. Bagi Mu'tazilah, beliau berpendapat Al-Quran dicipta untuk menjaga konsep tauhid supaya hanya Allah sahaja yang azali. Tetapi Imam Ahmad menolak pandangan ini dan menegaskan bahawa Al-Quran adalah kalam Allah yang tidak dicipta. Bagi beliau, menerima Al-Quran sebagai makhluk boleh menjejaskan kedudukan wahyu. Terusnya peristiwa mihnah, di mana pertentangan ini menjadi lebih serius apabila masuk campur politik, khususnya semasa pemerintahan Al-Ma'mun. Dalam berlakunya peristiwa mihnah, ini merupakan satu ujian kepada ulama apabila mereka dipaksa untuk mengaku bahawa Al-Quran ini adalah makhluk. Imam Ahmad menolak dan akibatnya beliau dipenjara dan disiksa. Ini menunjukkan konflik ini bukan sekadar ilmiah tetapi juga melibatkan kuasa. Terdapat juga perbezaan metodologi di mana perbezaan utama sebenarnya terletak pada cara berfikir, yang mana Mu'tazilah lebih mengutamakan akal dalam memahami agama. Mereka menggunakan logik dan falsafah. Sebaliknya, Imam Ahmad ini menekankan bahawa wahyu mestilah diutamakan dan akal tidak boleh digunakan secara bebas, terutama dalam perkara akidah. Kemudian kita masuk kepada analisis pemikiran Imam Ahmad. Kalau kita analisis pemikiran Imam Ahmad ini, sebenarnya ia merupakan satu reaksi terhadap perkembangan pemikiran falsafah Yunani pada masa itu. Beliau cuba untuk melindungi akidah Islam daripada pengaruh luar yang boleh mengubah kefahaman asal agama. Terdapat kekuatan dan kelemahan pemikiran, yang mana kekuatan yang pertama adalah pemikiran beliau dapat berjaya menjaga kemurnian akidah dengan berpegang kuat kepada Al-Quran dan hadis.
Beliau juga mengelakkan penyelewengan. Selain itu, ketegasan beliau semasa mihnah menunjukkan integriti yang tinggi, walaupun pada masa itu beliau diseksa. Bagi kelemahan pula, ada sarjana mengatakan pendekatan beliau terlalu literal dan kurang memberi ruang kepada akal. Ini menyebabkan sukar untuk menjawab persoalan-persoalan falsafah yang lebih kompleks. Walau bagaimanapun, penting untuk kita faham bahawa Imam Ahmad ni bukan menolak akal sepenuhnya. Beliau hanya menetapkan bahawa akal mesti berada di bawah wahyu. Jadi secara keseluruhannya, pemikiran beliau sangatlah berpengaruh dan menjadi asas kepada ahli sunnah wal jamaah sehingga hari ini. Salam sejahtera semua, nama saya Silvianessa Bonifacius. Hari ini, secara ringkasnya, Imam Ahmad Ibnu Hanbal merupakan pengasas mazhab Hanbali dan tokoh hadits yang paling terkemuka pada zamannya. Jadi sampailah Imam Al-Dahabi pernah memuji Ahmad dengan menyatakan beliau merupakan imam sebenar, bukti agama Tuhan kepada hadits dan pemimpin sunnah. Manakala Mu'tazilah pula merupakan aliran teologi Islam yang muncul pada kurun kedua Hijrah. Mu'tazilah diasaskan oleh Wasil Ibnu Atta dan berkembang pesat di bawah perlindungan Khalifah Al-Ma'mun. Mu'tazilah mempunyai pengaruh falsafah Greek, terutamanya Aristotelianism dan Neoplatonism. 5 prinsip utama mereka dikenali sebagai usul al-Khamsyah, yaitu al-Tauhid yang membawa maksud kemurnian Tauhid, al-Adil yaitu keadilan Tuhan, al-Wa'd wa al-Wa'id yaitu janji dan ancaman, al-Manzilatain atau al-Manzilatain yang merupakan kedudukan antara dua kedudukan, al-Amr bil Ma'ruf wa al-Nahyan al-Munkar menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi, inilah dua tokoh dan dua aliran yang akan dibandingkan pada hari ini. Walaupun Mu'tazilah sering dikritik, adalah tidak adil jika tidak mengetahui kekuatan dan sumbangan mereka kepada tradisi intelektual Islam. Terdapat 4 kekuatan utama yang saya dapat dalam idealisme Mu'tazilah. Kekuatan pertama adalah keunggulan penggunaan akal dalam memahami akidah. Mu'tazilah mempelopori penggunaan akal secara sistematik dalam teologi Islam. Jadi, mereka berpendapat bahawa akal mampu mengenali kebaikan dan keburukan secara tanpa batas, memerlukan wahyu sebagai panduan asas. Dalam istilah mereka, al-husun wa al-qub al-aqliyan. Jadi, pendekatan ini membuka ruang dialog intelektual yang sangat luas antara Islam dengan tradisi falsafah lain, terutamanya tradisi Greek. Dia membuktikan bahawa Islam bukan agama yang takut kepada pertanyaan nasional. Tokoh-tokoh besar seperti Al-Jahiz dan Al-Qadi Abdul Al-Ghabar telah menghasilkan karya-karya teologi yang sangat bernilai dan masih menjadi rujukan penting dalam sejarah pemikiran Islam hingga ke hari ini. Kekuatan yang kedua adalah pembelaan terhadap konsep keadilan Tuhan yang rasional. Kekuatan kedua ini dia berkait dengan prinsip al-adil, yaitu keadilan Tuhan yang dipertahankan oleh Mu'tazilah dengan hujah yang serius dan mendalam. Mereka menegaskan bahawa Allah tidak boleh zalim. Allah tidak menciptakan kejahatan, tidak memaksa manusia berbuat dosa dan tidak menghukum manusia atas perbuatan yang bukan pilihan mereka sendiri. Ini adalah respon intelektual yang kuat terhadap isu teodisi, yaitu persoalan keadilan Tuhan dalam menghadapi kejahatan di dunia. Dan ini juga merupakan satu persoalan di mana yang ini meruncing dalam semua tradisi agama Abrahamik termasuk Islam, Kristen, dan Yahudi. Jadi, pendirian ini secara logik mempertahankan kesucian dan keadilan mutlak Allah dan kerelevanannya masih dirasai dalam wacana teologi modern hinggalah hari ini. Kita beralih kepada kekuatan yang ketiga, yaitu penekanan tauhid yang suci. Kekuatan ketiga, Mu'tazilah gigih mempertahankan kesucian tauhid daripada sebarang bentuk tasyibih. Tasyibih ini saya dapat definisikan sebagai penyerupaan Allah dengan makhluk dan
Sim, yaitu pengisbatan bentuk fisikal bagi Allah. So, dalam kekuatan ini mereka menolak tepi tasyibah dan tajsim. So, tasyibah dan tajsim. So, mereka berhujah bahwa menetapkan sifat-sifat yang berbilang yang kadim bagi Allah akan membawa kepada apa yang mereka gelar tahadud al-qudama, berbilangnya yang kadim, dan ini menurut mereka adalah satu bentuk syirik falsafi. Walaupun penyelesaian mereka dipertikaikan oleh ulama sunnah, masalah yang mereka bangkitkan adalah tulen dan penting. Jadi ia akhirnya mendorong ulama seperti Imam Al-Asy'ari untuk menggubal teologi sunnah yang lebih terperinci dan sistematik. Bagi menjawab cabaran itulah. So, justru Mu'tazilah layak diberi kredit kerana Mu'tazilah memaksa tradisi sunnah berpikir lebih mendalam tentang konsep ketuhanan. Baiklah, kekuatan yang keempat adalah memupuk tradisi ilmu kritikal. Kekuatan keempat, Mu'tazilah sangatlah memainkan peranan yang begitu penting dalam gerakan Bayat Al-Hikmah. Bayat Al-Hikmah ini adalah rumah kebijaksanaan di Baghdad. Jadi mereka menjadi antara penggerak utama penterjemahan karya Greek, Parsi, dan India ke dalam bahasa Arab. So, semua karya-karya ini diterjemahkan bahasa Arab dan diletakkan dalam rumah kebijaksanaan di Baghdad. Jadi semangat mereka terhadap penyelidikan bebas menghidupkan budaya perdebatan ilmiah yang lebih sihat dan dalam tamadun Islam. Sumbangan ini walaupun berlaku kontroversial dari sudut akidah, tetapi sumbangan ini telah meletakkan asas kepada perkembangan falsafah Islam, sains, matematik, dan perubatan dalam era keemasan Islam. Ini adalah kekuatan yang tidak boleh dinafikan lah. Jadi Mu'tazilah bukan sahaja ahli teologi, mereka juga adalah penyumbang kepada kemajuan tamadun Islam secara keseluruhan. Namun begitu, di sebalik kekuatan-kekuatan yang dikatakan tadi, idealisme Mu'tazilah turut mengandungi kelemahan-kelemahan yang ada. Inilah yang menjadi asas kepada kritikan Imam Ahmad Hanbali terhadap mereka. Jadi terdapat 4 kelemahan utama yang perlu kita ketahui. Kelemahan pertama adalah mendahulukan akal ke atas wahyu, yaitu mendahului akal ke atas wahyu. Kelemahan ini merupakan kelemahan asas Mu'tazilah kerana mereka meletakkan akal sebagai hakim ke atas nas, bukan sebaliknya. Jadi apabila sesuatu ayat Al-Quran atau hadits yang sahih bercanggah dengan kesimpulan adat akal mereka akan mentakwilnya secara paksa sehingga bersesuaian dengan premis falsafah mereka. Ini adalah pembalikan metodologi yang sangat bahaya lah. So, di sini dapat kita bagi maksud, yaitu akal itu didahulukan selepas wahyu. Maknanya tiada akal yang bernas, tiada akal yang ada sekiranya tidak akan ada akal yang pandai atau akal yang bernas sekiranya tiada wahyu daripada Allah. So, dapat diartikan dengan tiada adab yang lebih tinggi berbanding ilmu. Jadi atas ilmu ada adab. Jadi begitu juga dengan wahyu, atas wahyu ada akal. So, bila menggunakan akal dengan baik, dengan betul, wahyu itu barulah diturunkan kepada individu itu. Jadi itulah salah satunya menjadi kritikan Hanbali dengan menyatakan Mu'tazilah ini mendahulukan wahyu daripada akal. So, Imam Ahmad Ibnu Hanbal dengan tegas mempersoalkan siapakah yang menentukan had akal. Akal manusia adalah terbatas, ada limit dia, terikat dengan konteks budaya dan terdedah kepada hawa nafsu pada bila-bila masa. Jika akal boleh mentakwil nas sesuka hati, maka tiada lagi kawalan epistemologi yang sahih dalam agama. Jadi agama boleh ditafsirkan mengikut selera sesiapa sahaja yang mendakwa dirinya berakal. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh Ibnu Hanbal dengan kaedahnya ittiba al-athar, yaitu ikutlah jejak salaf
bukan spekulasi falsafah yang tidak berkesudahan. Kelemahan yang kedua adalah doktrin Al-Quran. Kelemahan kedua ini juga paling kritikal, yaitu dakwaan Mu'tazilah bahwa Al-Quran adalah makhluk ciptaan Allah, bukan kalamnya yang kadim. Kalau Al-Quran adalah makhluk, ini membawa implikasi yang sangat serius. Kenapa? Pertama, firman Allah adalah baharu dan terhad dalam masa. Kedua, Al-Quran dianggap setara dengan tulisan manusia dari segi antologinya. Ketiga, kewibawaan mutlak wahyu sebagai sumber kebenaran menjadi goyah. Jadi, Imam Ahmad menolak keras doktrin kelemahan kedua ini. Beliau berpegang bahwa pendirian Al-Quran adalah kalam Allah, sifatnya yang kadim dan tidak boleh dikategorikan sebagai makhluk dalam apa jua keadaan. Pendirian beliau ini diuji secara nyata semasa peristiwa mihnah ini politik, di mana beliau diseksa, dipukul dan dipenjara, namun beliau tidak berganjak. Keteguhan beliau akhirnya diiktiraf sebagai simbol kemenangan moral dan intelektual tradisi sunnah. Kelemahan ketiga adalah konsep al-aslah, menghad kemutlakan Allah. Kelemahan ketiga ialah doktrin al-aslah, yaitu dakwaan bahwa Allah wajib melakukan yang terbaik bagi hambanya. Pada zahirnya doktrin ini kelihatan mulia, Allah pasti berbuat baik kepada hambanya. Tetapi apabila diteliti lebih mendalam, ia sebenarnya meletakkan kewajiban ke atas Allah mengikut takrifan akal manusia. Ini bermakna Allah terikat dengan kewajiban yang ditakrifkan oleh logik manusia. Konsep kedaulatan mutlak Allah terhakis. Keagungan dan ketidakperbatasan Tuhan dikecilkan kepada ukuran logik manusia yang terbatas. Jadi ulama sunnah dan Imam Ahmad menegaskan Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Ya, yaf'alu ma yasha. Keadilannya adalah lebih agung daripada apa yang mampu ditakrifkan oleh akal manusia yang terhad. Dengan mengikat Allah kepada kewajiban rasional, Mu'tazilah secara tidak sadar telah merendahkan konsep ketuhanan itu sendiri. Inilah paradoks terbesar dalam teologi Mu'tazilah. Kelemahan yang keempat, penggunaan kuasa politik melalui mihnah. Kelemahan keempat adalah paling ironis dalam sejarah Mu'tazilah, di mana Mu'tazilah adalah aliran yang mendakwa membela kebebasan akal dan kehendak manusia. Akhirnya, Mu'tazilah menggunakan kekuasaan negara untuk memaksakan akidah melalui institusi mihnah antara tahun 833 hingga 848 Masehi. Di bawah pengaruh Mu'tazilah, Khalifah Al-Mamun mengeluarkan perintah yang mewajibkan semua ulama mengakui doktrin Khalt Al-Quran. Jadi mereka yang menolak akan dipenjarakan, diseksa, dan dibuang negeri. Ini bercanggah secara langsung dengan prinsip mereka sendiri tentang kebebasan manusia. Bagaimana mungkin sebuah aliran yang boleh mendakwa membela kebebasan akal sanggup memaksa ulama terima akidah mereka di bawah ancaman seksaan begitu? Jadi Imam Ahmad Ibnu Hanbal adalah antara mangsa yang terkenal mihnanilah. Beliau dipukul hingga pingsan, dipenjara hampir 28 bulan, namun tidak pernah berganjak daripada pendirian beliau. Kesudahan mihnah apabila Khalifah Al-Mutawakil mengharamkan Mu'tazilah pada tahun 848 Masehi telah membuktikan satu hakikat penting, yaitu legitimasi intelektual tidak boleh dicapai melalui paksaan. Baiklah, setelah kita menilai kekuatan dan kelemahan Mu'tazilah, mari kita lakukan perbandingan kritis secara langsung antara pemikiran Imam Hanbali dan idealisme Mu'tazilah. Yang pertama, dari sudut sumber authority, Hanbali meletakkan wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber yang mutlak, dan akal tunduk kepada nas, manakala Mu'tazilah pula meletakkan akal sebagai hakim ke atas nas. Wahyu ditakwil mengikut logik. Secara kritis, pendekatan Hanbali lebih selamat karena akal manusia adalah terbatas dan terdedah kepada hawa nafsu. Mu'tazilah buka ruang tafsiran tanpa batas dan yang boleh mengancam keutuhan akidah. Perbandingan yang kedua adalah dari sudut kalam Allah.
Hanbali menegaskan Al-Quran adalah kalam Allah yang kadim dan tidak boleh dikategorikan sebagai makhluk. Lalu Mu'tazilah pula mendakwa Al-Quran adalah makhluk ciptaan Tuhan dalam masa. Jadi secara kritis, doktrin Mu'tazilah menggugat kesucian dan autoriti mutlak wahyu. Hanbali mempertahankan kedudukan Al-Quran sebagai sumber kebenaran tertinggi dan membuktikan dengan pengorbanan pribadi semasa mihnah. Yang ketiga, dari sudut sifat dan kekuasaan Allah, Hanbali menetapkan sifat-sifat Allah tanpa tasybih dan tanpa ta'til. Jadi Allah berkehendak mutlak, dan Mu'tazilah pula mendakwa Allah wajib berbuat al-aslah, yaitu terikat kewajiban menurut akal manusia. Jadi secara kritis, Mu'tazilah tanpa sadar telah menghad keagungan Allah dengan logik manusia. Jadi Hanbali memelihara kemutlakan Allah sebagaimana yang sepatutnya tanpa menyamakannya dengan makhluk dan tanpa menafikannya sifat-sifatnya. Dan kritis yang keempat adalah dari sudut kehendak manusia, di mana Ibnu Hanbali dia mengiktiraf kehendak manusia dalam lingkungan takdir Allah, satu pendekatan yang seimbang. Manakala Mu'tazilah mendakwa bahwa manusia bebas sepenuhnya sebagai pencipta perbuatan mereka sendiri. Jadi secara kritis, kebebasan mutlak Mu'tazilah mengabaikan peranan takdir dan kehendak Allah. Jadi Ibnu Hanbal lebih seimbang, di mana Hanbali berpendapat menghormati kehendak manusia tanpa menolak kedaulatan Allah. Kesimpulannya, Imam Ahmad bin Hanbal telah tampil sebagai penentang utama idealisme rasional Mu'tazilah itu sendiri, khususnya dalam isu penciptaan Al-Quran dan metodologi akal yang mendominasikan wahyu, ketegasan beliau semasa mihnah dan sokongan politik pasca mihnah itu sendiri telah mempercepatkan kemerosotan Mu'tazilah sebagai mazhab negara dan mengukuhkan tradisi ahli al-hadis dan juga Hanbali yang tekstual itu sendiri, lalu membentuk asas bagi teologi Sunni yang kemudian diteruskan dan dimodifikasi oleh Asy'ari dan lainnya.